kaedah membunuh atau membinasakan syaitan, macam mana? Ya? Yang pertama, ya, kerana jin dan syaitan bernyawa, maka mereka menghadapi kematian. Yang tidak mati hanyalah iblis. Jin dan syaitan boleh dibunuh atau dibinasakan dengan berbagai cara. Pertama, tuan-tuan, pertama, kalau di dalam tubuh kita, tadilah antaranya kita gunakan yang masam, yang masin kalau dalam perut. Kalau di luar ni, sapukan garam dan cuka. Lepas itu apa kita buat? Tepuk. Kalau nak lebih lagi kesannya, pukul. Pukul. Tapi kalau pukul ni belajar lagi bagus, ya. Yang tak belajar boleh juga, tapi janganlah kuat-kuat. Sebab jin dan setan ni, tuan-tuan, ya, kadang-kadang kita letakkan kayu dia dah menjerit, letak kayu saja sudah menjerit. Kita pukul pelan-pelan saja, ya. Sakitnya itu dirasakan begitu hebat oleh jin dan setan dalam tubuh. Cuma kita perlu tahu di mana dia duduk. Kalau dia duduk, ya, dekat belakang telinga, kita ketuk di kaki, sakit juga, tapi tidaklah sangat sakit, dan dia tak mau keluar. Jadi kalau berada di belakang telinga, kita ketuk di sini, memanglah, walaupun kita letakkan saja, dia sudah menjerit. Jadi kita pukul. Kalau tak mau pukul tadi, tepuk. Orang takut dengan pukul, padahal pukulan itu pelan-pelan dengan kayu yang halus. Lagi halus, lagi sakit. Kita tidak, lagi besar, lagi sakit. Jin dan iblis ni lagi halus, lagi ditakuti. Katalah kayu itu sebesar wayar ni, tapi yang keras, kita gunakan untuk memukul tubuh orang tu. Katalah jin sakit gigi itu ada di sini selalu. Kalau gigi bawah, ada di tulang bawah ni. Bila kita pukul, ini halus, tuan-tuan. Tuan-tuan pun tak nampak, halus. Ini biasanya saya gunakan pukul dekat mana? Dekat muka. Bagi penyakit apa? Penyakit pelupa. Penyakit pelupa. Penyakit pelupa. Apa sebab penyakit pelupa ni? Penyakit pelupa ni biasanya tuan diri itu sendiri yang masukkan jin itu. Untuk apa? Untuk seri muka. Untuk seri muka, ya. Kadang-kadang dia tak sedar. Ada mak andam masukkan, pasangkan seri muka ketika bersanding. Ramai ibu-ibu tak sedar, beli kosmetik yang memang berjampi. Bila pakai kosmetik itu, semua rakan-rakan puji, muka awak berseri-seri lah. Tapi lama kelamaan, umur meningkat, sudah lupa-lupa, sehingga anak-anak pun tak kenal. Ramai orang berjumpa saya, bawa ayah, bawa mak, bawa nenek. Masalah apa? Pelupa. Tak kenal anak, tak kenal cucu. Sehingga kadang-kadang saya tanya, Pak Cik siapa ni? Dia tengok, tak tahu. Padahal anak-anak. Saya pukul dengan ini saja, ya. Tak ada pun kesannya, tapi sangat sakit. InsyaAllah jin yang digunakan untuk seri muka tadi akan keluar, hilanglah, dia akan ingat balik. Jadi siapa-siapa yang pelupa-pelupa, boleh dirawat dengan, mulailah taubat, siapa pakai susu, siapa pakai seri muka, siapa pakai kosmetik yang berjampi. Tanda berjampi ni dia mahal-mahal, hebat-hebat. Itu. Namanya pun hebat-hebat, tapi tak boleh sebutlah. Nanti syarikat ni nanti macam-macam. Jadi boleh dipukul, tuan-tuan. Cuma kita nak tahu di mana dia duduk. Di mana dia duduk. Kalau sakit gigi di atas, tempatnya di sini. Tapi macam mana pun, tuan-tuan, janganlah buat
kena belajar. Siapa nak belajar pukul ini boleh, ya. Saya boleh ajar, ya, kerana ini ilmu, ya. Jadi kita boleh musnahkan apa ni jin dan setan ini kalau dalam tubuh kita, dalam perut tadilah, ya. Kalau di tubuh-tubuh ini, di tangan, di kaki, di punggung, di lutut, boleh dipukul, ya. Boleh dipukul dan boleh mati, ya. Macam mana saya tahu boleh mati? Kita tahu boleh mati, kadang-kadang jin itu sendiri cakap mati aku, mati aku. Bila cakap mati aku, insya Allah dia akan keluar. Tapi ada juga jin yang dalam tubuh ni diketuk, dia tak mau keluar. Pasal apa? Ini ada simpulan sihir. Simpulan sihir itu mestilah dibuang, ya. Selagi simpulan sihir itu tidak dibuang, maka tidak boleh keluar. Dan simpulan sihir ni tuan-tuan, kita perlu satu seminar lagi, ya. Simpulan sihir saja, apa maksudnya? Apa yang dimaksudkan simpulan sihir ni? Kadang-kadang kita ada simpulan sihir, kita tak tahu, ya. Kita tak tahu, ya. Contohnya, ya, seorang pesakit umur 50-an, dia menghadapi macam-macam masalah kesihatan. Bila saya obatkan, murid saya obatkan, pukul ini dekat tangan pelan-pelan, dia menjerit-jerit hampir 20 minit, menjerit-jerit, meraung-raung. Kata saya pada murid saya, cuba berhenti, tanya dia, awak ada tangkal azimat? Oh, tak ada ustaz, tangkal azimat ini boleh jadikan syirik. Sejak saya belajar agama, belajar tarekat Naqsabandi, saya tak pakai, itu dilarang oleh guru saya. Iya ke? Kata iya. Tapi lama-lama bila saya tanya, dia ada simpan Quran kecil. Di mana? Dalam beg tangan dia, dalam beg dia pun ambil. Kata saya, boleh tak saya bakar? Quran boleh bakar ke? Tak apa, cuba aja. Bila saya bakar, murid saya ketuk lagi, kuat lagi, tak menjerit, dan dia rasa tak sakit. Kenapa ya tadi menjerit? Tadi sakit sangat. Sebab awak pakai tangkal. Quran kecil itu tangkal. Macam mana Quran boleh jadi tangkal? Orang yang menjual ni ketika dia beli di Mekah, orang-orang sebelah sini, dari Malaysia, dari Thailand, dari Indonesia, supaya orang mesti beli, dijampi, mesti beli. Jadi Quran ini sudah bertukar menjadi tangkal. Bila dibakar, elok. Jadi kalau ada simpulan sihir seperti ini, selagi simpulan sihir tak dibuang, dia tak akan keluar. Dan simpulan sihir ni maknanya terlalu luas. InsyaAllah satu masa nanti kita buat program lah, simpulan sihir saja. Dan kertas kerja itu pun sudah saya buat ni. Sudah ada. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, kalau sekiranya jin dan syaitan ini di luar dari tubuh kita, ya, yang jadi masalah besar bagi kita, ya, ialah kawasan rumah kita, ya. Kawasan rumah kita itu tempat dulunya tempat kediaman jin, ya, tempat kediaman orang bunyian. Memang selalu kacau, ya. Kan ada keluar di Sabah, ya. 2 hari lepas wartawan Al-Islam jumpa saya, dia nak tahu, ya, kes-kes ada batu bila nak ditolak, enjin tolak itu mati, tak boleh nak dipindah. Pokok bila nak ditebang pun tak boleh. Ini macam mana? Oh, kata saya, ini masalah mudah. Jadi macam mana kita nak bunuh, nak hancurkan jin-jin yang di luar ni? Berbalik semula tadi tuan-tuan, tubuh jin ni halus seperti angin. Maka kita boleh binasakan jin dan setan ini, kita gunakan gas yang kuat, yang boleh memusnahkan udara, oksigen ini. Apa dia? Gas yang beracun. Antaranya yang saya gunakan ialah formic acid, cuka getah. Cuka getah itu tuan-tuan, bila saya tabur sikit di sini, saya fikir insya-Allah tuan-tuan akan keluar, lari keluar. Nanti tuan-tuan akan tersedak-sedak. Itu kita manusia terhidup gas itu. Jin dan syaitan ni
Kalau kena gas ini, tubuh jin dan setan ini akan hancur, meletup, sebagaimana kita cucuk belon. Bila kita cucuk belon, pop, begitulah tubuh jin dan setan ini bila kena formic acid, gas yang kuat ini, dia akan meletup, pop, akan mati. Sebab itulah salah satu cara, kalau batu tadi yang ditanya oleh wartawan Al-Islam, macam mana kita nak buat? Kita sembah asid, macam mana kuatnya jin-jin di situ akan mampus, mesti hilang. Inilah cara dia, tuan-tuan. Jadi sebab itu maklumat bahawa jin dan setan itu tinggal di alam nyata di mana kita tinggal itu sangat penting. Dan tubuh jin yang halus macam angin itu juga penting. Apa yang boleh membinasakan ialah gas-gas yang kuat. Sebab itu orang-orang kampung pakai racun biru untuk bunuh rumput rampai. Itu cukup bagus. Bukan saja rumput rampai, tapi jin-jin duduk situ akan lari, mati. Tak sempat lari, mati. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya fikir saya dah bercakap banyak. Kesimpulannya, jin dan syaitan ini memang punca berbagai penyakit jasmani dan rohani, fizikal kita, spiritual kita. Apa saja sebutlah, nanti tanyalah apa-apa penyakit, adakah itu sebabkan jin dan syaitan, insya-Allah. Tapi bagaimana pula perubatan moden dengan obat-obatan itu ya juga. Karena jin dan syaitan ini akan takut dengan obat-obatan itu. Karena itulah sembuh itu kenapa? Sama ada jin dan syaitan itu mati ataupun dia lari, sama saja. Sebab itu obat-obatan herba itu memang berkesan. Karena bila seseorang itu makan herba itu, jin dan syaitan yang berada di dalam urat-urat kita, yang kecil yang besar, dia akan merasa takut, boleh mati. Jadi sebab itu jin dan setan ni lari, maka sembuhlah. Kan virus dan bakteria ni makhluk yang hidup yang membahayakan kesihatan. Betul lah, itulah jin dan setan. Cuma belum ada lagi titik pertemuan antara pandangan perubatan moden dengan pandangan Islam, bahawa punca penyakit itu adalah jin dan syaitan. Tapi insya-Allah sebahagian besar, sebahagiannya para doktor sudah menyedari wujudnya syaitan dan jin. Misalnya saya tanya seorang pakar perubatan, pengalaman saya, seorang budak umur 10 tahun, dia kena penyakit kencing manis sudah 2 tahun. Kencing manis yang tinggi sampai 20 lebih. Sehingga budak yang 10 tahun ni ada alat untuk melihat bacaan diabetes dia. Satu hari berubat di pusat rawatan saya 2 kali. Kali yang kedua saya sendiri yang merawat. Sebelum saya rawat, saya kata, "Dek, cuba tengok darah adik berapa?" Dia tengok 19,5. Saya pun obatkan lebih kurang setengah jam. Coba adik tengok sekarang berapa bacaan. Tengok 7,5. Coba adik periksa bacaan darah ustaz. Dia periksa 19,5. Bacaan darah saya 19,5. Jin daripada budak itu pergi ke saya. Jadi saya tanya pakar, "Macam mana doktor?" Dia kata, "Saya tak boleh jawab." Tetapi tuan-tuan, lebih kurang dalam 10-15 minit, coba adik periksa. Dia periksa diabetes saya 8. Macam mana nak baca? Macam mana kita nak jawab? Macam mana kita nak jawab? Begitu juga tuan-tuan,
seorang pesakit perut busung dirawat di hospital swasta, duduk 2 minggu ya. Doktor yang merawat itu bagi tahu murid saya ya. Kata murid saya, bawalah ke surau, di mana di Kuantan. Pesakit ini doktor bawa pesakit itu di surau saya. Kata doktor itu sudah 2 minggu di dalam ward hospital ni, sikit pun tak turun, dan dia pun tak tahu apa sebab penyakit ini. Tapi murid saya pukul di tangan kiri ini lebih kurang setengah jam. Perut yang besar tadi tuan-tuan terus lembik, terus turun seperti biasa. Doktor itu pun pelik, macam mana sakit di sini pukul di tangan boleh sembuh? Kita jawab, kerana jin tu duduk di tapak tangan. Sebab itulah perut kembung ya, kerana ada urat-urat ke sini. Akhirnya doktor itu pun belajarlah dengan saya. Tapi tak lama dia tak sabar ya, dia macam tak munasabah. Jadi kesimpulannya, jin dan syaitan itu memang menjadi salah satu punca kebanyakan penyakit. Dan untuk mengatasinya mestilah kita tahu rahsia-rahsia jin dan syaitan. Cuma kita tak perlulah minta bantuan pawang jangan ya, kerana menemui pawang pun sudah dosa, percaya dengan kata-kata pawang pun sudah kufur. Cukuplah, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.